Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, istimewanya puasa pada tahun ini kita laksanakan dalam tempoh PKP ataupun dalam suasana yang selalu dikatakan stay at home, ya. Jadi bulan puasa ini kita banyak di rumah, ya. Kita memang berada di rumah dan ibadah-ibadah yang kita nak jalankan kebanyakannya di rumah kita. Ya, seluruhnya, bukan kebanyakannya, seluruhnya di rumah kita. Puasa di rumah, berbuka di rumah, sahur di rumah, tadarus Al-Quran di rumah, solat tarawih di rumah, solat berjemaah, semuanya di rumah. Jadi pada kali ini, ya, izinkan saya untuk berkongsi tentang keluarga. Ya, keluarga sangat penting dalam Islam. Sebab kalau kita nak lihat, ya, Al-Quran menegaskan ku anfusakum wa alaikum nara, ya, selepas diri kemudian keluarga yang kita nak selamatkan daripada api neraka, ya. Sebab itu kalau di dalam Islam, pertama yang banyak memasukkan, yang ramai memasukkan manusia ke dalam syurga dua. Pertama, takwanya kepada Allah. Yang kedua, akhlaknya sesama manusia. Dan akhlak sesama manusia itu pertama diukur akhlak seorang di dalam keluarganya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairukum li ahlihi. Kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik dengan keluarganya, ya. Jadi ukuran seorang itu, kata Rasulullah, baik ialah pada dalam keluarganya. Kalau dia baik dalam keluarga, insya-Allah dia akan baik, ya, dengan jiran tetangganya, dengan masyarakatnya, dengan penempatannya, dengan organisasinya dan di tempat-tempat yang lain. Tetapi sekiranya orang itu tidak baik dengan keluarganya, tidak baik dengan suaminya, tidak baik dengan isterinya, tidak baik dengan anak-anaknya, maka kalau dia baik di tempat-tempat yang lain, itu berpura-pura dan bermuka-muka. Kerana di dalam rumah tangga saja warna kita yang sebenar akan terselah. Jadi betul, kalau isteri kita mengiktiraf kita baik kerana dia dah tahu luar dalam kita. Begitu juga seorang suami bila kata isteri dia baik, itulah orang yang sebenarnya ukuran kebaikan kita. Jadi sebab itu saudara-saudari yang dikasihi sekalian, perlu kita jadikan benchmark, perlu kita jadikan target bahawa kita menjadi orang yang baik di dalam keluarga kita. Dan usaha kita adalah untuk membawa semua ataupun seluruh ahli keluarga kita ke dalam syurga. Kerana di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kita perlu ataupun orang-orang yang dapat bersama dengan keluarga mereka di dalam syurga kelak. Subhanallah, kalau kita lihat istimewanya pada bulan Ramadan, janganlah hanya kita seorang saja yang kita pulun beribadah ataupun kita seorang saja kita beribadah, jangan. Tetapi hendaklah kita berjiwa khalifah, berjiwa hamba Allah, ya, kita buat baik. Tetapi berjiwa khalifah ialah ajak orang lain sama berbuat baik dengan kita. Jangan saja kita saja seorang yang tahajud, tetapi kejutkan isteri kita, ya, untuk tahajud sama. Jangan kita saja yang solat tarawih, tetapi bawa anak-anak kita untuk solat tarawih di dalam rumah kita. Dan sebab itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat kainnya, ya, pada bulan Ramadan, dan Rasulullah akan mengejutkan isteri-isteri baginda untuk bangun malam, dan sekiranya isteri itu tidak bangun, Rasul akan merenjis air ke muka mereka untuk membangunkan. Begitulah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak keluarga sekali, dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Dan juga pada bulan Ramadan diberitakan bahawa Rasulullah SAW juga menyampaikan ilmu kepada isteri baginda. Sebab itu ketika ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, apakah ucapanku ketika kiranya aku bertemu dengan malam Al-Qadar, maka Rasulullah SAW mengajar, ucapkanlah doa ini, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi artinya Rasulullah mengajar isteri-isterinya apabila tiba pada bulan Ramadan hendaklah minta keampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diajar hadisnya, diajar kaedahnya, diajar caranya dan sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sebab itu di dalam keluarga kita yang penting sekali, ya, dalam keluarga kita yang selalu kita kata baiti jannati, keluarga, rumah tanggaku syurgaku atau rumahku syurgaku. Maka sebelum kita
bercita-cita yang besar untuk bawa keluarga kita semua ke dalam syurga, mestilah di dalam rumah tangga kita cuba kita bersungguh-sungguh untuk membina syurga di dalam rumah tangga kita di dunia ini. Artinya sifat-sifat ahli syurga tu yang diceritakan di dalam Al-Quran, sifat ahli syurga itu sentiasa mengucap yang baik-baik, ahli syurga itu sentiasa syukur, ahli syurga itu sentiasa senyum dan sebagainya. Maka sifat ahli syurga itu kita ambil, cuba kita amalkan di dalam keluarga kita. Ada 3 unsur yang penting selalunya disebutkan bila tentang rumah tangga ini. Yang pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Ketenangan dalam rumah tangga hanya akan kita dapat apabila semua isi keluarga kita berpegang teguh kepada iman, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketenangan hanya dapat dengan iman dan zikrullah. Ketenangan hanya dapat dengan iman dan zikrullah. Walaupun kadang-kadang kita nak wujudkan ketenangan, wujudkan keharmonian, tetapi bukan dengan kaedah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan dapat mencapai ketenangan. Selalu kita katakan bahawa kalau kita nak satukan antara batu dengan batu, kita guna simen. Kalau kita nak satukan antara kayu dengan kayu, kita guna paku. Tetapi kalau kita nak satukan hati-hati kita dalam keluarga, imanlah yang menyatukan. Ini penting. Kemudian yang menyatukan kita ialah bihablillah, iaitu tali Allah. Tali Allah tu syariat. Artinya sama-sama kita berpegang kepada syariat. Kalau solat itu wajib, semua berpegang pada wajib dan sama-sama melaksanakannya. Kalau perkara itu haram, maka sama-sama mengatakan itu haram dan sama-sama meninggalkannya. Begitu juga yang sunat, yang harus dan makruh. Maka apabila kita menjadikan syariat ataupun 5 hukum, yang wajib, yang sunat, yang makruh, yang harus, yang mubah ini, yang makruh dan yang sunat ini sebagai term of reference dalam rumah tangga kita, maka kita diikat oleh tali Allah. Waktu itu kita akan dapat ketenangan. Mawaddah pula adalah cinta. Cinta yang sebenarnya ialah cinta yang didasari kepada cinta Allah. Cinta tidak kekal, tapi cinta yang didasarkan kepada cinta kepada Allah yang maha kekal akan kekal. Sebab itu cintalah kerana Allah. Selepas cinta Allah, cintalah kerana Allah. Maksudnya kita mencintai isteri kita, mencintai suami kita semua kerana Allah, bukan kerana-kerana yang lain. Kerana yang lain itu tidak kekal. Kalau kerana body tidak kekal. Kalau kerana yang lain semua tidak kekal. Maka waktu itu cintai isteri kita atas kelebihannya, atas apa yang indah bagi dia. Jadi bagi kita jangan hanya kalau dah tua-tua macam kita ni, jangan hanya nak cari isteri yang cantik, tetapi carilah di mana kecantikan isteri kita. Jangan cari isteri yang cantik, tetapi carilah di mana kecantikan isteri kita. Jadi kemudian yang ketiganya ialah yang dikatakan rahmah. Rahmah ni belas ihsan, belas kasihan. Selalunya di usia tua, peringkat rahmah inilah yang perlu kita pertahankan. Mungkin mawaddah sudah berkurangan, tetapi yang mempertahankan rumah tangga kita sampai hujung nyawa ialah rahmah, belas kasihan. Bukan saja kita nampak tubuhnya yang dulu tegap tetapi sekarang sudah menurun, rambutnya yang dulu putih tetapi dulu hitam sekarang dah putih dan segala-galanya lemah. Waktu timbul belas ihsan dalam hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita dan keluarga kita sama-sama menghidupkannya dan kita akan bertemu lagi di syurga. Hasil barakah pada bulan Ramadan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan.